Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam rancangan kita, di mana kita akan mencari, membongkar dan mengupas isu-isu yang berlaku di dalam negara kita ini. Jadi, seperti orang-orang dahulu kata, cinta itu buta. Tapi itu bukan isu yang kita akan bongkarkan hari ini. Isu kita pada hari ini adalah isu yang sangat menarik, iaitu penyalahgunaan hak kebebasan bersuara di Malaysia. Jadi apabila isu ini semakin mendapat perhatian dalam masyarakat apabila media sosial telah menjadi platform utama untuk individu mengeluarkan pendapat masing-masing dan komentar provokatif atau berbaur perkauman, agama atau kata-kata kebencian kepada masyarakat. Ini tidak hanya mengundang kecaman daripada masyarakat tetapi juga boleh membawa kepada tindakan undang-undang yang amat serius. Terbaru ini, seorang lelaki warga tempatan telah didapati ditahan bagi membantu siasatan berkaitan ugutan melalui aplikasi TikTok, iaitu aplikasi yang hampir semua masyarakat di negara kita menggunakannya. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Ahmad Soekarno Muhammad Zahari berkata, lelaki berusia 22 tahun itu ditahan di Rawang, Selangor pada jam 1.45 pagi tadi. Bagi mengupas isu ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan wartawan satu kita sebentar lagi. Silakan wartawan satu. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Izzah Karim binti Aziz. Suspek kini direman 3 hari bermula Isnin hingga Rabu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiasaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Pihak berkuasa telah menerima aduan berkaitan kes itu daripada seorang lelaki berusia 39 tahun pada jam 4.13 petang Sabtu. Apa yang saya dapati suspek menggunakan gambar pengaruh sebagai latar belakang video yang mengandungi ugutan dan ancaman kepada masa. Dalam siasatan masih dijalankan dan setakat ini 9 saksi termasuk ahli keluarga. Mangsa sudah dirakam keterangan. Hai, saya kini bersama Jamal, penyelidik mengenai buli cyber. Jadi saya ingin tanya, apakah punca yang menyebabkan isu buli cyber ni semakin berluasa di dalam kalangan masyarakat? Punca yang menyebabkan isu cyberbullying ini berluasa di kalangan masyarakat adalah kerana tiada aturan undang-undang yang tegas. Di sisi setengah negara, undang-undang mengenai kebebasan bersuara mungkin tidak cukup tegas atau tidak dikomunikasikan dengan baik, menyebabkan ruang untuk penyalahgunaan hak ini. Apabila tiada tindakan terhadap mereka yang menyebarkan fitnah, berita palsu atau ucapan kebencian, individu lain juga mungkin terdorong untuk melakukan hal yang sama kerana mereka melihat tiada akibat hukum yang nyata. Penggunaan media sosial yang meluaskan menjadikannya platform yang mengalahkan perbuatan buli cyber dan sikap buruk. Bukan sahaja dalam kalangan belia, malah orang dewasa. Laporan Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu UNICEF bagi tahun 2020, Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Penggunaan teknologi yang tiada hadnya menjadikan pembuli cyber lebih agresif dalam mendera mangsa dengan penggunaan kata-kata negatif bertujuan untuk menyakiti mereka, sekaligus memberi penderaan emosi dan pemakanan mental. Terima kasih kepada sponsor kita pada hari ini, Spritzer. Okey, kembali lagi bersama saya dalam rancangan kami. Okey, so penyalahgunaan hak bersuara mempunyai kesan yang meluas, bukan sahaja kepada sekumpulan individu tetapi juga kepada masyarakat secara menyeluruh. Untuk kupasan lebih lanjut dalam isu ini, saya bersama wartawan 2. Silakan wartawan 2. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabil Imran dan pada hari ini kita akan terus menyelami isu yang semakin serius iaitu penyalahgunaan kes hak bersuara di media sosial yang telah menyebabkan banyak kes cyberbully. Bersama saya pada hari ini, dua pakar sosial, Dr. Alfat dan Dr. Katir. Jadi apa kata kita mulakan dahulu dengan Dr. Alfat. Jadi doktor, dalam era digital ini, bagaimanakah penyalahgunaan kebebasan bersuara boleh menyetuskan fenomena cyberbully yang semakin berleluasa? Okey, terima kasih kepada Nabi Imran bertanyakan soalan itu. Okey, yang pertama iaitu
ia memberikan impak sekatan terhadap kebebasan media, boleh menyebabkan media terhad dalam melaporkan isu-isu penting atau menjadikan maklumat yang disampaikan kepada orang awam tidak lengkap, tidak tepat sepenuhnya. Ini menyebabkan menyukarkan masyarakat membuat keputusan berasaskan fakta. Okay. Yang kedua pula iaitu pengaruh ahli politik dalam kebebasan suara, iaitu menyebabkan bersuara yang terhad melalui media di Malaysia merosakkan proses mengukuhkan amalan auditoриan akibat kurangnya accountability dan ketelusan. Itu sahaja daripada saya. Salam sejahtera dan terima kasih kepada Nabil Imran atas soalan tersebut. So hadirin sekalian, kita semua maklum bahawa kebebasan bersuara adalah hak yang penting. Namun apabila kebebasan ini disalahgunakan untuk menyebarkan maklumat palsu, fitnah atau ucapan kebencian, ia boleh membawa kesan yang serius. Perpecahan dalam masyarakat akan tercetus, rasa tidak puas hati, ketidakpercayaan dan permusuhan antara kumpulan berlainan akan meningkat. Ini mengancam keharmonian dan perpaduan nasional kita. Selain itu, apabila maklumat palsu tersebar luas, ia boleh merosakkan kepercayaan awam terhadap institusi penting seperti kerajaan, media dan badan perundangan. Apabila kepercayaan ini hilang, masyarakat menjadi sinis dan ketidakstabilan politik dan mungkin berlaku. Untuk memastikan masa depan yang harmoni dan progresif, kita perlu menjaga kebenaran dan integriti dalam setiap maklumat yang kita sampaikan. Terima kasih kepada kedua-dua pakar kita. Nampaknya isu ini bukan sahaja mempengaruhi individu tetapi juga membawa kesan serius terhadap kestabilan sosial dan juga politik negara. Kebebasan bersuara sememangnya penting, tetapi tanggungjawab dan etika harus menjadi penanda aras untuk mencegah puli cyber daripada terus menular. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Nabil Imran, melaporkan untuk MSU TV. Kembali kepada studio. Maafkan saya, tadi kasut tercabut pula. Jadi kembali lagi bersama saya, Menteri Komunikasi kita, negara kita sendiri, Fahmi Fadzil, memberikan keterangan tentang isu buli cyber bagi mencari penyelesaian yang terbaik lagi, bagi menguatkuasakan perundangan dan penguatkuasaan untuk perkembangan lebih lanjut. Kita bersama dengan wartawan 3. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Erna Eliana sedang berada di sidang media. Kami sedang menunggu keterangan daripada Menteri Komunikasi berhubung dengan insiden buli cyber yang berlaku pada Isnin yang lepas. Dan sekarang rakaman secara langsung. Selamat sejahtera semua. Saya sebagai Menteri Komunikasi ingin menjelaskan beberapa langkah yang telah diambil untuk menangani isu kebebasan bersuara. Terdapat beberapa langkah yang diambil bagi menangani isu penyalahgunaan kebebasan bersuara. Pertamanya, dari segi pendidikan dan kesedaran sosial, kami telah mengadakan kempen kesedaran untuk mendidik masyarakat tentang penyalahgunaan hak kebebasan bersuara serta tanggungjawab moral dan undang-undang yang perlu diambil kira. Kedua adalah dari segi penegakan hukum, pihak berkuasa bertanggungjawab memastikan undang-undang dikuasakan dengan adil terhadap mereka yang menyalahgunakan kebebasan bersuara. Seperti dalam kes memfitnah atau menyebarkan maklumat berbahaya, hukuman akan hak asasi manusia tetap dijamin. Ini adalah pendekatan yang seimbang untuk memastikan kebebasan bersuara dijaga tetapi tidak disalahgunakan. Pendekatan ini bertujuan memastikan kebebasan bersuara dihormati namun tidak disalahgunakan. Kami percaya bahawa dengan langkah-langkah ini kita dapat mencapai keseimbangan yang baik antara menyalahgunakan kebebasan bersuara dan tanggungjawab sosial. Terima kasih atas perhatian semua. Bersama lagi dengan saya dalam rancangan kita. Tapi sayangnya kita sudah sampai ke segmen yang terakhir sekali. Jadi sebelum apa-apa, saya selepas semua percakapan tadi, saya sedikit dahaga. Jadi nak tukar air? Minum air sekejap Sedap Spritzer. Jangan lupa beli.
Jadi media sosial perlu dijadikan sebagai sebuah platform untuk menyemai rasa kasih, rasa sayang serta memupuk perpaduan, memupuk keharmonian di kalangan masyarakat kita tanpa mengira perbezaan kaum, perbezaan agama dan perbezaan budaya serta latar belakang politik kita. Walaupun kebebasan bersuara kita ini dibenarkan dalam amalan demokrasi, namun media sosial tidak seharusnya menjadi medan untuk menimbulkan kebencian antara satu sama lain dan menyebarkan propaganda tanpa kawalan yang boleh memecahkan perpaduan rakyat negara kita. Masyarakat itu menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum, marahnya dengan diam, meninggi bukan melonjak, merendah bukan menyembah. Jadi tibalah kita pada segmen terakhir kita. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun untuk menutup rancangan kita pada hari ini. Gulai peria di bawah saji, piringnya retak terkena paku, berbudi bahasa amalan terpuji, mengapa tidak seiring laku. Jadi sekian pada saya, terima kasih kerana menonton rancangan kita.